kelas diadakan dan saya juga dah bagi kamu dah bagi kamu tutorial untuk cuba disiapkan. Dan example ni kamu boleh go through. Ni pun saya dah maklum ni, kamu boleh go through di rumah lah. Sebab dia punya answer pun telah diberi, kamu reverse engineer saja. Okay, sekarang kita masuk 4.2. Okay. 4.2 per function. So notes download ke? Dah Doktor. Okay, so sekarang kita go through transfer functions. Okay. Untuk 4.1, 4.2, 4.3 ni semuanya dalam satu chapter chapter 4. Tapi saya pecahkan satu-satu sebab saya nak go detail sikit lah. Kan sebab ni dia punya basic. So disebabkan dia punya basic, so mungkin ambil masa sikit untuk pastikan kamu betul-betul boleh buat lah benda ni. Okay, transfer function. So dalam transfer function ni, okay. Oh ni saya buka dalam bentuk PDF Okay. A transfer function, TF ni transfer function relates input and output. So for example, untuk function xt, okay, xt tu function of time untuk input. Okay, tempat sini saya ada ni, okay. Dia akan bila dia masuk dalam sistem dan dia akan keluarkan function untuk y, t itu time jugalah untuk output. So y dengan x ni symbolize that yang x ni input, y ni output. Okay, so yang xs ni adalah dalam bentuk Laplace domain dan ys dalam bentuk Laplace domain jugalah. So yang xs ni input Laplace domain, ys ni input output Laplace domain. So the following terminology ni digunakan. X ni boleh dikatakan sebagai input, yang paling mudah input dengan y ni output lah. Okay, selain itu kita juga boleh sebut ia sebagai X ni cause, Y ni effect, cause and effect. Okay, so transfer function G is, tengok apa yang ditakrifkan sebagai transfer function. Transfer function ni adalah Laplace transform of output variable in deviation form over Laplace transform of input variable in deviation form. Okay. Keyword dia dekat sini. Ada dua keyword yang penting dekat sini. Okay. Yang first kita tahu Laplace transform of output over Laplace transform of input. Okay. Transfer function ni output over input. Tu kita kena ingat dalam bentuk transfer function. The second one yang penting adalah dia mesti dalam bentuk deviation form. Okay. Dia bukan dalam bentuk tunggal dia dalam bentuk deviation form. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan deviation form? Okay, lepas ni kita tengok. Kamu nampak kecil. Okay. Okay, saya bagi contoh dekat sini. The development of a transfer function. For a system with a single input and single output, function time input, bila kita proses dia akan menghasilkan function time untuk output y ni. So dalam bentuk Laplace transform, yang ini yang sebelah kiri ni time domain, sebelah kanan ni Laplace domain. So sebab tu dia fs akan menghasilkan ys. So apa yang kita buat, kita ambil yang ys ni over fs menghasilkan transfer function. Okay. So example, inlet concentration of x1 varies while x2 and v are constant. So bila x2 ni constant, v ni constant. Bila v ni constant, kita tahu yang in equals to out. Maksudnya W1 campur W2 akan sama dengan out. Kan? So W ni kita dah tak payah ambil kira. So macam X2 ni sebagai constant. So maksudnya tinggal X1. So disebabkan itu dia akan jadi single
inlet, single outlet. Dia ambil kira dekat X1 dengan X. Seterusnya, okay, contoh dengan 2 input dan 1 output. So dia sebenarnya yang penting dua lah, 2 input, input. So kalau tahu sini function 1 time domain campur function 2 time domain, kita proses, dia akan menghasilkan output. Okay, pun time domain. So kalau dalam Laplace domain, dia akan jadi function 2 akan output Laplace domain. Kan? So untuk buat dia sebagai transfer function, kita tahu transfer dia mesti output, okay, output over, kalau kat sini dengan dekat dia proses G function G1 ni untuk transfer function untuk 2 input. Okay, example, both inlet concentration X1 and X2 varies while V is constant. Bila V itu constant, maksudnya dia punya dia punya mass flow rate dia in sama dengan out, sebab tu dia constant. Okay, ini contoh untuk transfer function 2 input. Okay, so transfer function ni describe the dynamic behavior of the output when the corresponding input changes are given. So sebab tu dia output over input. Dia describe dynamic behavior. Maksudnya behavior benda tu sewaktu dynamic. Behavior of the system sewaktu pergerakan. Dia bukan waktu static, dia waktu dynamic. Okay. When the corresponding input changes are given. For a particular change in function T input ni, we can find its transfer function of Fs. We can find its transform of Fs dalam bentuk Laplace, and the system response is given by Ys, Gs dalam Fs. So maksudnya Ys ni output, Fs ni input. Okay. So kalau Fs ni turun ke bawah, dia dapat Gs juga kan. So ni dia nak menunjukkan hubungan antara output dengan input. Hubungan antara output dengan input ni adalah dilandaskan oleh transfer function ni. Okay. So next, transfer function model valid for any input function. Okay, let's rearrange the Laplace transform for dynamic model. Okay, yang ni dia bagi contoh. Ni benda yang sama lah, ulang balik je lah kan. Okay. Next ni adalah block diagram for transfer function. Okay. Sekarang ni transfer function ni untuk sistem pertama Sistem pertama transfer function GVOF. Sistem yang pertama. Ini sistem yang kedua transfer function untuk tank. Sistem yang ketiga transfer function untuk tank nombor 2 dan sistem yang terakhir untuk sensor. So kalau yang ini adalah kamu punya proses daripada point A, katakan ini B, ini C, ini D, ini E. So kalau point A sampai E ni dalam satu flow, so kamu boleh combine semua transfer function ni menjadi satu. Dia yang penting kita kena ingat dia mesti output over input. So dia boleh rumuskan semua jadi output over input. Tapi nanti dia akan pecahkan ikut satu-satu ni, satu-satu unit. Okey, lepas ni ada dia punya contoh nanti saya tunjuk. Okey, yang ni cause effect Yang ni cause input ni dikaitkan dengan cause, yang ni effect dia lah. Okey, ini contoh dia. Okey. Untuk transfer function, sebab dia ada empat sistem ni, kamu boleh gabungkan output over input. Nampak ni? T measure over Vs.
Okey, tapi kita kena pecahkan ikut komponen dia. Contoh T measure output over input. Okey, T measure kat atas lah, over input VS. Kan? Sama dengan GS, so sama dengan T measure output over input over T2. Lepas tu T2 over T1. T1 over F0. F0 over VS. So setiap satu ni diwakili oleh dia punya transfer function masing-masing. Sebab kita tahu bila T2 over T1, output over input, dia akan dapat transfer function. So yang ni adalah transfer function G tank 2. Ni G tank 1. Ni GV, VOV. Ni GS. Yang first kali GS. So GS overall ni adalah hasil gabungan keempat-empat transfer function ni. So kita boleh gabungkan dia. Okay, ini semua dia punya basic konsep je dulu. So sekarang kita masuk exercise 1. Stir tank heating process with the constant hold up V. Assume W is mass flow rate. Show the transfer function of the above CSTR. Okay, yang ni dia bagi WWT. Kamu dah pernah buat belum dia punya ni, dia punya apa nama? Model dia. Tahu macam mana nak buat dia punya model? Sebab yang ni dia terus bagi dia punya model. Recall the previous dynamic model assuming constant liquid hold up and flow rate. So kita dapat terus dia punya model. Dia terus bagi model untuk energy balance. Ni kamu pernah jumpa tak cara nak buat ni? Nak buat model ni? Feedback. Mesti korang tak pernah buka buku kan? Sebab tu kata tak jumpa. Pernah jumpa tak sebelum ni? Ini yang kat chapter 3. Dalam chapter 3 betul. Assumption. Ya. Kejap mana pula ni? Sekejap, saya cuba tengok kamu punya buku. Tiga. Sebab tu dia kena slow sikit chapter ni. Sebab saya nak kena pastikan kamu tahu. Okey. Kita jumpa. Okey. Untuk yang tak tahu. Okey. Untuk yang tak tahu macam mana boleh dapat ni, apa nama, macam mana boleh dapat equation ni. Ni ke? Sekejap. Benda ni. Sorry, ni. Okey, macam mana boleh dapat equation ni? V rho C dt dt ni. Okey, buka kamu punya buku, soft copy kamu, Seaboard. Muka surat 28. Okey. So ni saya tak boleh go through step yang asal. Kotak kan kita tak bergerak ke depan tau sebab dia asyik ulang-ulang balik kan. Cuba kamu tengok page ni, page 28. Ya, chapter, kalau dalam kamu punya buku, chapter 2, page 28. So, cara untuk kita buat energy balance, untuk kita come up dengan equation ni. V rho C dt dt, WC, T inlet tolak T outlet. Okey, yang ni dijelaskan macam mana. Okey, untuk kamu dapatkan dia. So dalam contoh yang saya bagi tadi, kita terus guna je. Tapi nanti kalau keluar soalan test, kamu kena keluarkan benda lah ni. Kamu kena tahu
nak keluarkan. So kalau kamu tak tahu nak keluarkan, macam mana kamu nak buat apa nama transfer function? Kan? So V rho C dt ni kalau kita tengok V kali rho dia dapat dia dapat apa nama kilogram. C ni adalah unit apa nama heat capacity dt. Kan? Yang ni dia punya ni lah energy balance ni. Ni kamu tengok dalam contoh page 28 chapter 2. Okay, ni kalau siapa yang tak dapat lagi, dia terangkan secara detail macam mana boleh dapat. Dia ada point lah. Okay. Ingat Okay. So, yang ini saya apa nama saya terus guna je lah. Okay, saya tak derive daripada asal, saya terus guna. So, V rho C dt ni, okay, suppose that the process is at steady state. So, yang ini kita tahu bila ada temperature, maksudnya dia energy balance lah. Suppose the process is at a steady state. So, maksudnya tak ada penambahan dalam daripada sudut temperature. So, sebelah kiri dia zero. So, W ni adalah mass flow rate, kilogram per meter, kilogram per time. Maybe per second lah. Okay, W ni. Okay, WC, TI tolak T campur Q. Okay, dia letak bar kat atas. Bar tu maksudnya dia menandakan benda tu dalam keadaan steady state. So, subtract 2 from 1. Okay, yang atas ni tolak yang bawah. So, bila kita tolak, kita akan dapat WC, TI tolak T pada TI pada steady state, tolak T pada steady state, campur Q, campur tolak Q, not. Okay, so bila dah buat macam ni, maksudnya benda ni dalam bentuk deviation form. Maksudnya TI tolak T steady state yang ni dalam bentuk deviation form. So, okay, ni adalah dalam bentuk deviation. So, sebab tu kamu tengok, and dekat sini, dia akan jadi V rho C dt. T ni ada cap, ada not, ada cap dekat sini. Cap ni menandakan ia dalam bentuk deviation form. Okay. Okay, deviation form ni dia penting untuk benda yang kita boleh deviate je tau. Contoh kalau macam C tu dia pemalar, dia constant. Rho ni pun dia constant. So dia tak ada dia tak ada dalam bentuk deviation form. V ni pun dia constant. So dia tak ada dalam bentuk deviation form, dia pemalar. So yang boleh deviate adalah temperature dengan Q lah. Q ni adalah heat supply. Okay. So bila tengok dekat sini, ini dalam bentuk deviation form. Temperature temperature in dengan dia punya Q, heat supply, deviation form. Dan kemudian kita ambil Laplace. Take Laplace on the equation 4. Equation ni lepas kita deviate-kan, kita Laplace-kan dia. So V rho C kita tak perlu Laplace-kan sebab kita tahu dia adalah pemalar. Yang tinggal ni tadi dt. So bila kita Laplace-kan, dia akan dapat S TS tolak T naught. WC pun tak payah kita Laplace-kan sebab dia dah pemalar. So TS tolak T naught S campur QS. So semua ni kita dah Laplace-kan. So at the initial steady state, T naught sama dengan 0. So yang 0 ni kita buang nanti. T naught sama 0 kan. Okay, yang ni kita buang. Okay, daripada sini kita rearrange dia dalam bentuk ni, yang bawah ni. Yang mana K sama dengan 1 over WC dan tau ni sama dengan V rho over W. Okay, dan K ni adalah steady state gain dan tau ni adalah time constant. Okay. Seperti biasa, saya nak minta kamu buat daripada sini dulu. Daripada sini, daripada equation 5 ni, cuba kamu buat sehingga dia jadi equation 6.
Daripada 5 kepada 6. Okay. Sebab kalau tengok dekat sini, K over tau S plus 1 ni, yang ni adalah dia punya transfer function. Sebabnya T not S ni, TS ni adalah T masuk over Q. So kalau tengok dekat sini, TS over Q. Kan? Campur. So maksudnya yang ni adalah K over tau S ni adalah dia punya transfer function yang pertama, ini adalah transfer function yang kedua. Okay, ini adalah hubung kait antara TS ni adalah T output T output punya hubung kait dengan heat yang disupply Q ni dengan T output punya hubung kait dengan temperature inlet. Okay, ada soalan? Ni kamu faham ke tak faham? Saya pun tak tahu. Faham tak ni? Ada soalan? Masih cuba hadam betul. Masih cuba hadam. Loy. You faham tak Loy? Macam keliru sikit tapi saya tengah tengok balik. Ada tak apa-apa parts yang saya boleh bantu untuk kurangkan kekeliruan tu? Izwan ke? Syafiq ke? Sambil-sambil hadam tu? Dekat mana yang mungkin boleh ulang balik, yang kamu perlukan saya ulang balik ke, ataupun kamu nak cuba daripada step 5 ke 6, ataupun kita start dengan step 3 lah. Atau kamu nak start daripada awal, daripada 1, tapi yang ini sebenarnya 1, 2, 3 ni sangat direct Ini yang first, yang ini adalah energy balance untuk sistem tadi untuk sistem ni. Ni untuk sistem tank ni. Okey. Yang first ni, yang ni V rho C dt dt ni, yang ini adalah dynamic model untuk liquid hold up. So this is the system. Okay. So kamu tengok dekat sini ada satu tank, ada heater, ada stirrer, one in, one out. Okay. So kita buat dia punya model dekat sini. So sebab itu kita dapat this model. Yang bawah ni V rho C dt dt sama dengan WC TI tolak T campur Q. Yang ni adalah energy balance dia. So how you derive this energy balance? So this is the step lah. Dia jelaskan. Okay. Once kita dah dapat this model, maksudnya kita dah boleh terus guna. Yang ini adalah model untuk energy balance. Tapi ni bukan energi semata-mata ni, dia pun masuk mass juga. Okay, sebab dia ada W dekat sini. Kan? So this is the model lah sebenarnya. This is the model for this system. Okay, ini dia punya model. So kita cuma gunakan model ni dan kita cuba buat dalam bentuk transfer function. So yang ini adalah model tank tadi, the heater tank tu. So ni dia punya model. So then kita kata suppose the process model is at steady state. So bila steady state tak ada pertambahan suhu sebab dt ni is the increasing or decreasing of temperature with time. So dia jadi zero dekat sebelah kiri sebelah kanan dia maintain macam ni. Cuma WC ni adalah dia punya pemalar, therefore dia tak adalah bar ni. Bar ni untuk pemboleh ubah yang boleh berubah. So TI is T inlet. Macam this system, tengok TI dia T inlet ni T. Outlet lah, T is T outlet. So inlet tolak outlet. Okay, campur Q. Q ni is heat supply. Heat yang disupply, Q. Okay. Lepas tu daripada sini, kita ambil yang pertama ni, kita tolak dengan yang kedua. Okay. Maksudnya this model adalah dalam keadaan yang biasa lah. Maksudnya yang bukan dalam keadaan steady state. Yang bawah ni dalam keadaan steady state. So yang biasa tolak yang steady state.
untuk kita dapatkan deviation form. So sebab tu bila tolak, atas ni tolak 0 dia akan dapat yang sama. Yang sebelah kanan pula WC ni is pemalas, so kita kita tak adalah tolak dia. Kita letak dia di sini dan kita cuma tolak dekat dia punya pemboleh ubah saja untuk dapatkan dalam bentuk deviation form. Deviation adalah contoh TI ni tolak T pada steady state. So yang ni adalah deviation dia. Okay. So apa-apa yang dalam bentuk deviation form including the T So sebab apa T ni dalam bentuk deviation form? Sebab T asal ada, T yang kedua ni 0. So T asal tolak T yang kedua 0, so dia dalam bentuk deviation form juga, dt, nampak? dt. Okay. So WC ni adalah pemalar, so TI tolak T adalah dalam bentuk deviation form, campur Q pun deviation form. Lepas tu baru kita laplaskan. Okay. Sampai dekat situ masih keliru ke atau dapat jugalah sikit? Sampai sebelum Laplace. Faham tak apa yang saya Faham. Okey Tu dapat. Betul. Okey, kalau sampai dekat situ boleh. Okey, sekarang ni cuba kamu Laplacekan benda lah ni. Ini dia dah tunjuk dah ni sebenarnya. Kan? Kamu cuma saya nak kamu buat daripada 5 ni pergi step 6 saja. One step saja, 5 pergi 6. Yang ini melibatkan kamu Laplace, lepas tu kamu rearrange. Kamu dapat tak yang 6? Okey, cuba buat. Daripada step 5 nak pergi step 6, rearrange. Kamu rearrange sahaja. Okey, cuba buat dulu. Kamu Laplacekan daripada step 5 ni sampai step 6. Dapatkan step 6 ni. Ini, Ya saya kamu faham ke? Kamu boleh langsung ni? Senyap je. tengah try. Okay, kamu tengah try ubah step 5 ke step 6 Okey. So sekarang 10.36 by 10.41 bagi tahu kamu punya progress. Dah sampai mana? Step 5 ke step 6 je, one step saja. Dia punya answer pun semua dah ada dekat situ. Cuma saya nak kamu try.
Okey. Saya bagi kamu tips dulu yang untuk equation 5 ni, first kamu kena letakkan T not cap S ni dekat sebelah kiri. Yang mana yang T cap S tu kamu kumpulkan dekat sebelah kiri. Yang lain semua kamu bawa ke sebelah kanan. Lepas tu daripada situ kamu rearrange dan make sure cuma tinggal T cap S saja sebelah kiri. Ada yang dah dapat? Ini dah dapat ini? Doktor tengah buat. Loy, you dah sampai mana? Kejap sikit lagi. Okey, sikit lagi. Syafiq? Jangan dekat tengah hadam ni Syafiq. Tak, tengah buat 5 ke 6 tu. Tengah tukar-tukar tempat semua tu. Okey, tukar-tukar. Okey. Kamu tukar-tukar tempat kan? Last kali nanti kamu akan tengok yang kamu kena tukar K tu sama dengan 1/WC yang dekat bawah ni pula S tu tukar kepada tau. Okey, betul. K tu adalah gain dia dan tau tu adalah time constant dia. Dia punya macam time constant lah. So kalau kamu tengok tau tu kan, V kali rho over W, unit dia adalah time. Sebab V kali rho unit dia mass. Mass over mass flow rate, kamu akan dapat rate. So sebab tu unit dia tau. So tau S plus 1 ni ini adalah dia punya dia punya first order. Okay. First order, second order, third order, higher order. Lepas ni chapter 5 kamu akan belajar tentang order-order tu semua. So sekarang ni kita cuma baru nak belajar cara macam mana nak keluarkan equation dia dulu. Doktor yang T0 sama dengan 0 tu terus substitute kosong ke ataupun lepas rearrange baru substitute? Okey, T not 0 sama dengan 0 tu kamu tak payah substitutekan kepada kosong. Kan dia dah bagi tahu T not 0 sama dengan kosong kan. So that kamu terus pangkah je, kamu terus buang. Maknanya kamu terus remove. Keluarkan daripada equation tu. Sebab T not 0 sama dengan 0 tu cuma ada satu part je. So kamu terus remove. So maksudnya benda tu tak adalah. Sebelah kiri tinggal V rho C S T cap S. Sama dengan WC TI cap S tolak T cap S campur Q cap S. Lepas tu kamu rearrange.
Okey. Dah dapat belum? Dah doktor. Dah. Siapa yang dah dapat tadi? Saya. Najia seorang je ke? Yang lain? Loy, Aini? Dapat. Dapat Izwan, Syami semua dapat dah? Okey. Syafiq? Dapat tak? Belum lagi doktor. Tak apalah, doktor teruskan dulu, nanti saya cuba. Okey Kalau kamu Saya tengok, follow belakang. kalau kamu tengok daripada 5 nak ke 6 ni, yang jadi tricky sikit bila kamu nak buat dalam bentuk K sama dengan 1 over WC dengan tau V rho over W. Betul tak? Najia. Betul. Dia dekat part tu je yang agak tricky sikit. Okay. Sebab sekarang ni dekat dia punya pembawah dia tu, kalau ada S dekat bawah tu, kita nak cuba dia nak buat dia dalam bentuk first order. So kalau first order, tau S plus 1 ni adalah first order. So sebab tu kita kena tukar bentuk dia dalam bentuk yang macam ni. Kan? Okay. K is a steady state gain dengan tau is time constant. So yang ini K dengan tau nanti kita akan jumpa lebih banyak dalam chapter 5 dengan chapter 6. Okay, yang itu untuk first order sampai higher order lah. Okay. So bila dia dah jadi dalam bentuk macam ni, so ini adalah dia punya transfer function dia. Sebab kita tahu yang T non S ni adalah T out untuk sistem ni. Sebab ni T out dia. So in, out kan. So untuk transfer function dia mesti out, dia mesti untuk transfer function out over in. Kan. So kalau tengok dekat sini, T ni out. So kalau in dia ni adalah sama ada Q ataupun TI. TI ni in dengan Q. Kita nak tunjukkan melalui equation ni hubungan antara temperature yang keluar, hubungan dia dengan heat yang diberikan dengan temperature in. So kalau tengok dekat sini, apa yang kamu dah buat tadi kan? Okay, yang ini yang K over tau S plus 1 ni adalah transfer function yang pertama, G1S ni. Lepas tu yang kedua, 1 over tau S plus 1 ni adalah transfer function yang kedua. Okay. So, tengok kat sini. G1 dengan G2 are transfer function of the input. Q heat input ni dengan TI. Okay. TI ni adalah T input lah. Okay, tengok yang ni. Equation yang kita buat tadi kan. Dia punya hubungan antara yang keluar ni dengan heater dan T input. Okay. Please note that G1 ni adalah process gain. Okay. Has gain adalah dia ada process gain lah dengan time constant. So kalau tengok dekat sini dia ada dua-dua, process gain dan dia ada time constant tau ni. Okay. While G2 ni pula adalah disturbance. Okay. So gain dia sama dengan 1. Ni. Okay. Ini gain dia. K ni dah ke? Ni gain dia sama dengan 1. Yang yang untuk heat input pula gain dia sama dengan 1 over W kali C. So both are first order processes. Observe the power of the denominator S. S ni. S power 1. Maksudnya dia first order lah. Okay. If there is no change in inlet temperature, okay, jika inlet temperature sama dengan 0, there is no change, then T output pun sama dengan 0. Maksudnya there is no change dengan T output. Yang ni T not S ni adalah dalam bentuk deviation form tau. Maksudnya T sekarang tolak T pada steady state. So bila dia kata sama dengan 0, bukan suhu tu 0. Maksudnya tak ada perubahan. Okay.
system can be forced by a change in either TI or Q. So maksudnya salah satu sama ada TI atau Q ni berubah, T output pun akan berubah. So ini adalah contoh untuk transfer function bagi sistem one inlet, one outlet. Okay. So untuk contoh ini, saya tak nak, kan kalau saya pergi sangat laju kan kamu tak dapat. Okay, untuk contoh ini, apa yang saya boleh bantu untuk kamu lebih faham? Kamu faham tak apa yang saya cuba jelaskan? Untuk sistem yang pertama, untuk sistem ni. Azrul. Azrul ada tak ada ni? Ada. So kamu faham tak apa yang saya cuba nak jelaskan? Tak faham betul. Okey, dekat mana yang kamu tak faham? Sebab dia kalau tak faham, dekat mana yang dia tak faham baru saya boleh bantu nak jelaskan dekat tempat tu. Dia starting G1, G2 transfer function. G1, G2 dekat slide ni ke ataupun slide lain? Slide tu. Yang starting. Oh, yang starting G1 and G2 transfer function tu Betul. Okey, G1 dengan G2 ni okey kan tadi daripada awal sekejap saya tunjuk balik. Daripada awal kita tahu transfer function yang ni. Okey, transfer function ni G ni, okey. Transfer function ni adalah output bahagi input variable in deviation form dalam bentuk Laplace output over input dalam bentuk division form. So G ni adalah dia punya transfer function. So kalau kamu tengok dekat sini, so kalau tengok dekat contoh yang dekat slide ni yang saya tunjuk ni, Y ni adalah dia punya output. Okay, F ni adalah dia punya input. So kalau F ni turun ke bawah, so dia akan jadi output over input sama dengan G. So G kan adalah output over input. So berbalik kepada contoh yang tadi, yang ni kan. Okay, G ni adalah dia reflectkan kepada benda atas ni. G1 ni dia reflect kepada K over tau S plus 1. G2 pula dia reflect pada 1 over tau S plus 1. Okay. So substitute dia lah. Bukan, sekarang ni G1 ni adalah nilai transfer function tu. G2 adalah nilai transfer function ni. So maksudnya transfer function G1 ni, nilai ni adalah sama dengan T output. Yang ni kamu kena refer pada sistem. So sekarang ni kita tengah buat sistem ni. Kita tengah buat sistem stir tank heating process. Maksudnya sekarang ni kita tengah panaskan air. Okay, kita panaskan air, ada air masuk, ada air keluar. Okay, air masuk ni ada suhu dia. Air keluar ni ada suhu dia dan kita ada heater. Okay, so sekarang ni kita nak tengok perkaitan antara air keluar ni, dia punya output ni, apakah dia punya kaitan output ni dengan air masuk, suhu air masuk dan juga heater atau haba yang dibekalkan. Okay, so transfer function adalah output ni, maksudnya dia punya air keluar ni output over input ataupun output over input. Dan dia punya input ni bukan hanya pada air saja, input dia juga pada heater kan. Sebab air keluar ni dia bergantung pada dua benda. Suhu air keluar ni sama ada pada suhu air masuk. Kalau suhu air masuk ni lagi tinggi, dia akan mempengaruhi lah air keluar ni. Dan kalau heater ni kita panaskan kuat pun, dia akan mempengaruhi. So output ni dia dipengaruhi oleh dua faktor. T masuk dengan heater. Kan? Untuk sistem ni. So bila untuk sistem ni, kalau kamu tengok balik dalam equation 6 ni, T ni adalah suhu air keluar. So Q ni adalah heater. Okay. TI ni pula adalah suhu air masuk. So dekat sebelah dia ni, macam equation tadi tu, maksudnya yang ini adalah dia punya transfer function. So kalau Q ni kamu turun ke bawah, maksudnya T ni kan T out over QS ni maksudnya dia punya input. So yang ni adalah dia punya transfer function G1.
Yang kedua pula, kalau TI ni turun ke bawah, dia akan dapat transfer function G2. Sebab so itulah datangnya G1 dengan G2. Faham tak? Jelas Jas. Okay. So daripada situ G1 ni ada dekat G1 ni, yang ni G1 ni dia ada dalam G1 ni dia ada proses gain K. K ni adalah proses gain dan dia juga ada time constant T ni. Okay, dalam G2 pun dia ada juga K, tapi dia bukan dalam bentuk K, dia punya gain dia adalah 1. Yang ni gain dia K, ni gain dia 1. Dan dia pun ada transfer dia pun ada time constant. However, G2 ni kita buat dia sebagai disturbance sebabnya kita tak boleh kawal dia kan air masuk. Okay, kalau compare dengan heater, kita boleh kawal. Dalam konteks ni suhu air masuk adalah dia punya disturbance. Okay. Sampai situ boleh? Siapa risau tanya? Aidil, Akilah? Narmat Shan Mugam Boleh. Okay Okay, semua boleh. Boleh, doktor. Okay so kalau boleh kita teruskan lagi. Okay, so how to find T? Soalan ni bagaimana kita nak cari T out tadi? Ni dia with reference to the previous CSTR, maksudnya to yang ni lah, with reference to soalan ni lah. Okay, yang ni the same system untuk same system ni, bagaimana kita nak jumpa dia punya T out. Okay, sebab sekarang ni kita dah ada dia punya transfer function, kita ada transfer function dalam bentuk Laplace. Ini dia punya T out. Okay, T out T not S ni T out dia. Kalau TI, T in So sekarang ni dia nak tahu macam mana kita nak dapat T out dalam bentuk time domain. Atas ni bentuk dia Laplace domain S. Okay, so dia kata okay, sekarang ni dia bagi contoh example with reference to the previous CSTR system. So kita gunakan balik equation ni untuk soalan ni. So dia kata given a system with no change in TI. Okay, bila no change in TI, TI dia sama dengan apa? Kosong. Okay, betul. Maksudnya kamu dah faham lah tu. Okay, no change in TI maksudnya TI dia sama dengan kosong. Sebabnya T bracket I ni adalah dalam bentuk deviation form. Kan? So bila TI ni sama dengan kosong, maksudnya G2 ni dah tak ada function kan? Dah dah dibuang lah, betul tak? Sebab kosong darab dengan G2 akan dapat kosong, betul? So sekarang ni tinggal G1 je. Sebab TI dia dah bagi tahu tak ada perubahan. Okay. So K dia bagi nilai, tau pun dia bagi nilai. Okay. A step change in QT, okay, a step change from 1500 to 2000 calorie per second. Give the expression of T. Okay, bila dia kata step change daripada 1500 ke 2000, so berapakah nilai QT sebenarnya? Step change dia. Faham tak? Kalau step change daripada 1500 ke 2000, berapakah nilai step change tu? RM500 ke doktor? 500, betul. Kan? Maksudnya step change maksudnya perubahan daripada 1500 ke 2000, maksudnya perubahan dia 500 lah. Kan? So kamu tengok dia punya solution dia. Tadi saya dah bagi tahu kamu yang TI ni kan dia 0 kan. So tinggal yang ni je kan. TS sama dengan G1 Q0 ni kan. So kita guna balik equation tu yang apa nama yang ni G1 ni sama dengan K over tau S plus 1 ni, kamu masuk je nilai K. K ni 0.05, tau ni 0.02 tadi dia bagi. Kan? Tau tu 2. So kamu masuk nilai dan Q0 ni dia dah bagi tahu step change. So Q0 sama dengan 500 per second.
500 per second 500 kalori per second lah sebenarnya. Okay. So ni okay. Daripada sini, daripada yang atas ni dia turun ke bawah. Kan? Q ni kamu tukarkan kepada 500 sorry, ini bukan 500 per second, ini 500 per S. Dalam bentuk Laplace kan. Kalau saya bagi kamu nilai 2, so bila kamu Laplacekan dia akan dapat 2/S, ingat tak? Sekejap, saya bagi contoh sekejap. Mana yang Laplace-nya? Okey, ni Laplace. Ni. Per second pula salah. Kejap yang ni. Okey. Function T sama dengan A. So, bila kamu Laplacekan dia akan dapat A/S. So, sama dengan ni. Dia kata step change QT sama dengan 1500 kalori per second to 2000. So maksudnya step change dia 500 tapi dalam bentuk T. So kita kena Laplacekan dia. So bila kamu Laplacekan dia akan dapat 500 per S. Faham tak? Faham. Faham, Okay, doktor. Okay, so kemudian kamu masukkan nilai Q, kamu darab. Okay, bila darab dia akan dapat 25/S dalam kurungan 2S plus 1. Ini S 2S plus 1 lah. Lepas tu tengok yang sebelah kanan ni. Kan? Yang ini kita nak tukarkan kepada time domain. Okay, yang ini kamu kena tengok dekat dalam jadual. Jadual Laplace tu. Buka kamu punya buku, tengok dekat jadual. Lepas tu tengok Nombor 13. nombor 13 tengok nombor 13. So dia bagi bentuk yang sama. Dan kamu masukkan dia punya equation dia dalam bentuk itulah. So kamu dapatlah bila dia kata how to find FT. So kamu dapatlah dia punya time domain dia untuk time domain pula. Dia punya dia punya temperature out time domain. So kamu akan dapatlah 25 dalam kurungan 1 tolak I negatif T/2. Ni dia punya hubungan untuk time output. So kalau T ni kamu tukar kepada apa-apa nilai, 1 ke. Okay, kalau T ni kamu tukar kepada 1, apa nilai dia dapat? Cuba kamu tukar T tu kepada 1. Nak tukar tu kena guna kalkulator negatif setengah. Okay, kalau time kamu tu T tu kamu tukar kepada 1 saat, berapakah suhu keluar? Okey, 94. Kalau T dia sama dengan 2 saat. 12.8. Okey, kalau T dia sama dengan 10.
24.8. Okay, so kamu tengok trend dia. By time dia meningkat ke menurun? Meningkat. So kalau tengok dekat sini, so kita dah tengok bila kamu dah dapatkan apa nama expression ni, kita tahu by time dia meningkat. So maksudnya sekarang walaupun tak ada perubahan T in, maksudnya T masuk tu suhu dia sama, tapi disebabkan ada step change, ada peningkatan suhu, kamu tingkatkan haba yang diberi daripada 1500 kalori per second kepada 2000, which is dia punya step change dia 500. Kamu tingkatkan 500, dia meningkatkan suhu, dia menyebabkan peningkatan suhu pada T out dan suhu dia meningkat seiring dengan masa. So sebab tu kamu tengok kalau suhu dia, kalau 1 saat 9.8, 2 saat 15.8, 10 saat tadi berapa? Yang 24.8. 24.8 so kamu tengok dia meningkat secara nak kata eksponen pun bukan. Sekejap kalau kamu plot, dia meningkat hampir linear. 9 dia meningkat 9, 15, 24. Dia meningkat dalam keadaan yang hampir linear ataupun mungkin linear ni. Kalau kamu plotkan dia punya graf ni, saya fikir kamu akan dapat linear ni, tapi linear rendah. So dah faham dah apa fungsi transfer function dalam soalan, dalam contoh ni? Boleh tak? Dapat tak? Ada respon? Untuk soalan ni, untuk example ni faham tak? Faham. Okay. Faham. Okay, kalau faham, okay. So sekarang ni kita masuk two important properties of transfer function. Okay. Yang pertama, dia boleh apply multiplicative rule. So yang macam tadi lah, Y dengan U ni, dia means G1 dengan G2 ni kamu boleh combine. Yang macam contoh tadi, yang awal tadi yang ni. Kan? Mana tadi contoh? Ni. Dia boleh combine. Okay, yang ini maksudnya multiplicative rule. Pertama dia boleh combine. Lepas tu yang kedua dia juga boleh buat additive rule. Additive rule yang kamu buat tadi, yang baru kamu buat tadi. Kan? Dia tak multiplicative, dia add G1 dengan G2. Okay, example 2. Example 2 ni pun step by step ni yang saya bagi ni. Okay, tak apa, kita go through lah. Suppose that two liquid surge tank are placed in series so that the outflow from the first tank is in the inflow of the second tank. Okay, yang tank pertama, dia punya outflow dia adalah inflow tank yang kedua. Okay. If the outflow flow rate from each tank is proportional to the height of the liquid in that tank, find the transfer function, relate changes in the flow rate from the second tank, Q2 ni, to changes in the rate in the first tank, Q1. Okay. Show how this transfer function is related to the individual transfer function, H, yang H ni height ni, H, H1S over QIS, Q1S over H, H2S over Q dengan Q2S over H. H1 and H2 denote the deviation in tank 1 and tank 2 level. Assume that the two tanks have different cross-sectional area of A1 and A2 and that the valve resistance are R1 and R2. Okay, example 2 ni, contoh ni saya ambil direct daripada buku. Okay. Okay, yang ini sebenarnya saya boleh explain pada kamu one by one sebenarnya. Kan, tapi
memandangkan contoh yang saya bagi ni, saya rasa saya tak perlu explain pun. Kamu ikut ni satu demi satu, memang dia akan ajar kamu sampai habis, sampai dapat. Okay. So yang ini saya tinggalkan untuk kamu go through one by one. Sebab kita nak masuk 4.3, sebab takkan one day one small subchapter je kan. Okay, yang ini kamu lepas ni kamu go through one by one untuk dapatkan dia punya transfer function untuk second order ni. Okay. Yang ini memang step by step ni. Okay, kalau saya ajar kamu pun ni step by step, tengok ni. Ni AHD3T. Okay, saya tunjuk sikit lah. Okay, untuk tank 1. Okay, yang ini ADHDT, QI. Okay, yang ini sebenarnya refer pada apa? Yang ini sebenarnya kamu kena buat the first thing yang kamu kena buat adalah kamu kena buat model dahulu untuk sistem ni, untuk tank pertama dengan model tank yang kedua. So, model tank pertama dengan kedua, model apa yang kamu nak kena bangunkan? Izwan, model untuk tank pertama, model apa yang kamu kena buat, yang kamu kena bangunkan? Aini, cuba jawab. Modul apa yang kamu kena bangunkan untuk tank pertama? One input, one output tu ke? Yalah, yang itu modul apa? Loy, I nak tengok Model tu yang linear dengan non-linear tu bukan. Model, okey sekarang ni kalau kamu tengok tank kan, tank ni apa yang terlibat dalam tank ini? Model apa maksudnya? Kan kita buat apa nama? Conservation of mass. Yang first kali chapter 3, conservation of mass. Mass energy, apa nama? Momentum. So yang first kali, kalau yang itu sebenarnya untuk tank satu ni, model apa yang kamu kena buat? Faham tak? Okey, sekarang ni kita kan dah belajar daripada chapter 2, 3, 4 Okey, sekarang ni chapter 2 saya ajar kamu tentang in out disturbance, apa lagi? In out disturbance, apa yang kamu boleh control, feedback, feed forward, okey. So bila masuk chapter 3 kita dah mula belajar tentang model. Okey, conservation of mass. Maksudnya dalam satu sistem tu kita kena hasilkan model dulu. Model tu kebiasaannya akan mengikut conservation of sama ada mass ataupun energy ataupun momentum kan. So dalam konteks tank ini adakah model energy digunakan? Cuba kamu tengok tank 1 dengan tank itu, adakah model energy akan digunakan? Tak ada tu. Okey, kenapa tak ada? Sebab tak ada pump. Sebab dekat sini tidak melibatkan sebab apa dia guna gravity kan? Sebab apa tak ada? Saya nak tahu, maksudnya kamu tahu apa yang kamu jawab, bukan main tam je. So sebab apa dia tak melibatkan energi? Dia tak melibatkan Controller tu kot. Controller apa? Ada Tak kaitan? ada buah. tak melibatkan pump semua tu. Bukan. Tak ada isu. Betul. Tak libatkan temperature. Betul, Najiha. Okay, bila energy dia libatkan temperature. Sekarang ni kamu tengok dia tak ada elemen temperature, dia tak ada elemen heat, dia tak ada panaskan, ada tak?
So kalau kamu tengok tank ini, dia hanya melibatkan apa? Flow rate dengan volume. Flow rate dengan volume. Selain itu, untuk conservation law, apa yang dilibatkan untuk conservation law? Nazrul, kamu Mass, betul. Okey, yang Azrul cakap tu betul. Apa nama, dia libatkan flow rate dengan volume, itu betul. Tapi sekarang ni kita nak buat model. So bila model, ada 4 je model. Mass, energy, momentum dengan inertia kan. Ada 4 kan. So kebiasaannya dengan mass dengan energy balance je. So bila tak ada energy dekat sini, kita tengok dia melibatkan mass balance. Kan? So sebab tu kalau kamu tengok dekat equation 1 tu, for tank 1, A dH dt. So kalau kamu tengok A dH dt, A ni adalah dalam unit meter cube, meter square. Okay, kalau darab dengan H, kamu akan dapat volume. So yang ini adalah volumetric flow rate. Kan? So sama dengan QI in tolak QI out. So nampak, QI in tolak QI out. Yang ini maksudnya, yang ini adalah volumetric flow rate. Mass flow rate tu kamu boleh tukar kepada volumetric flow rate juga dengan cara kamu darab lah. Maksudnya kalau kamu buat equation dia dalam bentuk apa nama, volume, dalam bentuk volumetric flow rate, kamu juga boleh tukarkan dia kepada mass flow rate. Cuma tadi point yang asal tadi saya nak beritahu sekarang ni, sekarang ni kita mesti buat dia punya model dahulu. Model apa yang akan digunakan. So dalam konteks ni kita tengok dia in out kan. Bila in out maksudnya dekat sini mass flow rate. Tapi kamu taklah semestinya kena gunakan mass dalam bentuk kilo. Kamu juga boleh gunakan volumetric flow rate. So sebab tu dekat sini kamu tengok dia start dengan volumetric flow rate dulu. Kan? Yang apa, in tolak out. Okay, in tolak out, yang ni dia punya accumulation dia. A dH dt. Doktor nak tanya. Untuk density rho dalam storage tank tu kita ambil kira ke atau kita assume constant je? Okay, dalam storage tank, rho tu normally kita assume constant. Okay. Maksudnya dekat Q tu kira darab dengan rho kan? So Q1 tolak Q. Q ni kamu tak Q ni apa? Q ni dia anggap sebagai mass ke sebagai Q ni dia anggap sebagai volume ke sebagai volume kan? So bila dia anggap dia sebagai volume, kalau kamu nak darab dia dengan kalau kamu nak jadikan dia mass, kamu darab dengan rho. Tapi kat sebelah kiri ni pun kamu darab dengan rho juga. So sebab tu rho tu dia dah cancel kan, dia buang kan. Okay, faham. Betul. Sebab rho tu constant, so sebab tu kiri kanan tu dia buang. Tapi sebenarnya ini melibatkan mass balance lah ni. Tapi disebabkan dia constant, dia dah buang. Okay. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, Q tu Q1 ni maknanya Q out. Q out ni adalah bergantung pada 1 over R1 kali H1. R1 ni adalah resistant. Resistant dekat ni, dekat apa nama, dekat dalam tank ni. Okay, yang itu untuk resistant tu kamu boleh buka kamu punya buku yang tadi ni kan saya dah bagi contoh ni kan. Okay, kamu tadi page 28 ni kamu depan sikit je. Kamu pergi depan sikit, kamu akan terus jumpa mana? Sekejap. Liquid storage system. Okay, kamu pergi page 33. So kamu tahu macam mana apa nama valve tu dia bagi hubungan 1 over RV ataupun 1 over R.
Sebab dalam equation ini kita terus guna Q ni sama dengan QR ni sama dengan 1/R kali H. So yang ini kamu tengok page 33 dalam buku kamu. Yang nampak ni. Dia dah bagi tahu kenapa valve tu kita buat dia sebagai Q sama dengan 1/RV kali H. H tu adalah dia punya ketinggian. Okay. Then bila kamu dah dapat yang ini, then kamu go through je flow ni. Flow ni satu-satu. Memang satu-satu diterangkan. Cuma untuk bagi kamu lebih faham, kamu kena buat yang macam saya buat tadi lah. Saya suruh kamu ambil kira sendiri dekat atas kertas. Baru kamu dapat. Sebab ada setengah benda contoh macam daripada 4 macam mana daripada 4 ni pergi ke 5 pergi ke 6. Itu dia punya tengah-tengah tu dia tak detailkan. So yang tu kamu kena kira untuk dapatkan kefahaman tu. Macam mana dia pergi daripada 4 pergi ke 5 pergi ke 6. Normally dia pakai tu je, dia pakai kaedah rearrange kan. Okay, ada soalan untuk yang ni. Yang ni saya tak go through, yang ni kamu kena go through sendiri lah sebab saya dah buat detail lah. Sebab kita nak pergi ke 4.3 pula ni. Ada soalan? Tak ada. Ya. Okey. Sekejap. Sekarang ni daripada segi konseptual itu, kita dah go daripada buat model kan. Sebab untuk buat model mungkin kamu tak ada banyak exercise, tapi sebenarnya dalam buku sebenarnya dah diberi banyak exercise dalam buku. Kamu kena tengok bukannya exercise yang tanpa jawapan tau, yang contoh-contoh tu. Okey. Model untuk tank system, untuk tank yang tak perlukan haba, untuk tank yang perlukan haba, semua tu dah ada dalam buku. Macam yang saya tunjuk contoh tadi kan. Contoh yang ni nampak. Liquid system, CSTR punya sistem kalau melibatkan reaction. Ni dia bagi contoh. Macam mana cara nak kira kan. So sebab tu kamu kena go through buku ni one by one lah sebab dia dah bagi example. Okay. So untuk kelas ni saya akan go dalam bentuk yang nak kata general, dan saya bagi 1-2 contoh untuk kita cuba fahamkan. Okay. So nanti dia punya akhir dia kamu akan dapat macam ni lah. Yang ini adalah second order system. Sebabnya macam kita tahu, macam mana kita nak tahu first order system ke second order system, ia bergantung pada denominator. Maksudnya S ni lah kan, S dia. So sekarang ni memang S ni kuasa dia 1, tapi bila kamu dah darab, S dia akan dapat kuasa 2. So sebab tu dia adalah second order transfer function. So yang ni kamu go through sekejap lagi lah. Dalam buku 12 tadi, kamu go through. So pada masa sekarang ni kita dapatkan dia punya fundamental dulu. Okay, yang ini adalah next. This is the general procedure untuk kita develop transfer function model. Okay, general procedure. So kamu dah buat daripada step yang first ni, cuma step yang kedua ni kamu skip. Step kedua kita belum masuk. Okay, ni step pertama kamu dah buat tadi. Kamu dah buat express model in deviation variable form. Lepas tu kamu Laplacekan dia, kamu algebraic elemen apa yang tak perlu, contoh macam pemalar dia ke kan. Lepas tu kamu rearrange, then set all input to 0 except the desired input, then finally find the desired transfer function. Okay, yang sepanjang chapter 1 sepanjang yang tadi kamu dah lalu benda ni semua. So sekarang ni kita nak pergi yang ni pula, yang kiri kanan ni. Kalau sistem tu non-linear, sebab sekarang ni semua yang kita buat ni linear. Okay, yang ini semua linear.
Okay, yang ni benda ni. Okay, time domain, Laplace domain, process modeling, explanation. Okay, ini daripada time domain kepada Laplace domain. Okay, yang time domain ni kita buat proses model yang macam kamu buat tadi lah, mass balance, energy balance, momentum balance. Itu semua dalam bentuk time domain. Kan? Selain itu, kalau kita buat eksperimen dengan implementation tu, kita buat dalam bentuk time domain. Cuma bila kita nak proses dia, kita kena tukar dia kepada bentuk Laplace domain so that kita boleh tukar dia dalam bentuk transfer function dan kita boleh keluarkan model dalam bentuk transfer function sebelum kita convert dia kepada time domain balik. Okay. Please go through every example in the textbook. Okay, yang ni note saya yang lepas-lepas yang semua saya dah note kan. Please go through every example in the textbook for further understanding. Tutorial will be uploaded. Okay, tutorial dah memang ada dah, tapi saya nak kamu go through example sebab example ni dia jelaskan detail. Kan, contoh yang macam tadi chapter yang 33 tadi. Mana page 33? 31, 32, 33. Kan. Contoh dia jelaskan detail. Kenapa kalau ada valve dia punya value 1/RV. Yang ini semua kamu kena baca. Kan. Kamu kena dapatkan. Okay. Now kita masuk last part of it. Linearization of a non-linear equation. So kamu dah cover Laplace, kamu dah cover transfer function. Sekarang nak linearize kan. Maksudnya dia sepatutnya kita linearizekan dulu baru kita transfer function. Kan? So nak linearizekan. Linearization of a non-linear model. Okay, when confronted with the dynamic analysis of a non-linear system, there are several things we can do. Ada 3 benda. First one, simulate the non-linear system on an analog or digital computer and compute its solution numerically. Ataupun yang kedua, kita transform the non-linear system into a linear one by appropriate transformation of its variable. Dan ataupun yang ketiga, kita develop a linear model that approximates the dynamic behavior of non-linear system in neighborhood of special operating condition. So dalam konteks untuk subjek ini kita tukarkan daripada non-linear tu, kita cuba tukarkan dia kepada linear. Okay. So the dynamic response of a chemical process boleh diberikan kepada non-linear system ataupun linear system. Setakat ni kita buat semuanya linear system. So sekarang ni kita nak cuba yang non-linear system. Okay, all the significant development towards the design of effective control system have been limited to linear process, and but now kita cuba untuk non-linear linearization. Okay, linearization ni kamu dah pernah buat waktu matematik 1 atau matematik 2. Yang ini kita pakai Taylor series. Okay, mungkin kamu dah lupa. Dia macam Laplace lah. Kalau kamu tak guna, kamu akan lupa lah. And so dalam nota saya ada ringkasan tentang Taylor series, tapi kalau kamu perlukan yang lebih detail, mungkin kena tengok buku matematik lah. Okay, contoh, consider the following non-linear differential equation dx dt sama dengan function x. Okay, expand the non-linear function into a Taylor series and around the point x0. So first kamu kena expand dulu ikut Taylor series. Lepas tu kita linearize it. So yang ini kalau ikut linear system ni normally kita pakai yang sampai 2 je. Kalau fx ni dia akan dapat dx dt fx0 dengan df dx x0 x solar x0. Kita jarang expand over than that. Normally kita pakai 2 je. Okay, contoh. Example of a tank system. Total mass balance of the tank system hasilkan ni. A dh dt sama dengan F0 tolak Fi tolak F0. Okay, F kita tahu F maksudnya dalam bentuk volumetric flow rate. Okay, macam mana kamu nak tahu dia volumetric flow rate ke mass flow rate? Okay, dia senang je. Kamu tengok dia mesti balance. Kiri dengan kanan mesti balance. So kalau kiri ni dia pakai A,
A maksudnya dalam bentuk meter square. So dia darab dengan H ni meter, so dia akan jadi meter cubic per second sebab ada dt ni. So bila dia meter cubic per second, kita tahu yang F ni pun mesti volumetric flow rate sebab dia mesti sama. Okay. So sekarang ni dia bagi total mass balance of a tank system. So maksudnya ada one in, one out Okay, A dHdt sama dengan F in tolak F out. So F out ni dia bagi dalam bentuk non-linear ni. Beta surd H. H ni adalah dia punya ketinggian So the resulting total mass balance yield a non-linear dynamic model. So ini non-linear dynamic model. A dHdt campur B H naught sama dengan F. Macam mana dapat benda ni? Kamu tukar saja. F naught ni kamu tukar kepada nilai B naught H ni dan masukkan ke dalam. Ni kan tolak, so bila masukkan dalam dapat tambah. Okay. Lepas tu take Taylor series expansion around the point H naught. Sebab kita tahu dekat H naught ni yang non-linear kan? Sebab dia surd H naught. Okay. Okay, yang ini point H naught. So kita sekarang ni kita linearkan, bukan semua tau. Kita linearkan dekat point ni je. B surd H naught. B surd H ni saja. So B surd H ni kalau kita guna Taylor series expansion tadi, tengok dekat sini kan. Okay, kalau dx dt f x naught campur df dx x naught x tolak x naught. So ni pun sama. BH maksudnya BH H ni tukar kepada H naught campur yang ini kamu kena bezakan dia. Kamu kena buat dx dt kan dia untuk dapat yang ni. So kalau yang kalau tadi F katakan kan df dh. Okay, dh dt so maksudnya yang ini kamu dh dt kan dia. Then H tolak H naught. Kamu bezakan dia kepada H naught. Sekejap, saya cuba kira tengok. H tahu bezakan dapat. Dua. Dapat. H tolak H naught. Boleh? Kamu bezakan. Lepas tu array dapat bentuk yang faham tak? Najihah ke Aini ke? Senyap ni semua ni. Loy? Faham. Faham. Siapa nama? Izwan Syami ataupun Hakim? Atau Azrul? Yang ni okey. Yang ini maths je sebenarnya. Yang B ni lepas kamu buat yang ini, kamu masukkan nilai ni ke dalam equation yang asal. So sebab tu kamu dapat yang bawah ni. So yang ini dia punya contoh, linearized approximate model dia. So yang bawah-bawah ni, consider the following dynamic system. Linearization of system with many variable. Okay, yang ini contoh-contoh linearization lah. Yang ni maths lah. Okay. Okay, yang ini saya bagi kamu contoh. dy dt. Ini linearization lah. Contoh dengan substitution. Linearization of a non-model system. Ni contoh blending system. Apa itu blending system? Okay. Blending system kamu kejap. Kamu buka kamu ini, blending system adalah campuran dua sistem. Yang ini awal-awal dia. Ni sebab kita tak go through sebab kita terus pergi dia punya fundamental je terus. Mana kejap. Okay, ini blending system. Nampak? Page 18. Illustrative example a blending process. Inilah blending system.
masuk X1 masuk X2. Ini blending system. So nanti kamu buka buku page 18 untuk blending system. Kan? So given a blending system dxdt, kita bagi dia punya equation, assumption telah diberikan dengan 3 input variable that can affect X. Okay, lepas tu example. Saya minta kamu calculate kedua-duanya. Yang ini pun saya dah bagi contoh detail. Cuma kamu kena go through one by one lah. Kan? Ni dia punya cara kira. Kalau kamu tengok ni sebab saya dah bagi dia punya cara kira. Kan? Sampai habis dah. Ada Laplace, lepas tu kamu rearrange. Ni kira macam saya dah kirakan untuk kamu. Cuma kamu kena go through balik sendiri. Dan akhirnya akan menghasilkan transfer function macam ni. Ini contoh ni, ini sebenarnya contoh dalam buku tapi telah diberi secara detail. Macam mana cara kira. Tapi ni kamu kena go through step by step perlahan-lahan lah. Kalau saya tunjuk-tunjuk macam ni pun saya tak rasa kamu boleh ikut kot. Kamu kena pelan-pelan. Means kalau kamu tak faham blending tu apa, kamu buka balik buku, saya balik blending. Kan? Okay, ada soalan? Untuk 4.3 ni ada soalan? Klik ni. Okay, doktor, yang kami belajar sekarang ni, yang 4.2 dengan 4.3 ni, yang transfer function ni digunakan untuk nak tahu perubahan dari satu masa ke satu masa macam tu. Transfer function tu digunakan untuk mengetahui perkaitan antara output dengan input. Output dengan input. Ah. So kalau untuk yang linearization ni untuk apa tadi? Kalau sistem tak linear. Linearization tu kalau sistem kamu tak linear, untuk kamu buat transfer function, kamu kena menggunakan sistem yang linear. Kalau sistem kamu kena linearkan dulu, lepas tu baru buat transfer function. Dia kena linearkan dulu baru boleh guna yang transfer function punya model tu. Betul. Oh. So kalau ikut step kan, macam yang kita belajar daripada chapter 1 to 3 sampai 4, yang step yang first kali saya mendedahkan kamu kepada apa itu sistem, apa itu input, itu out, apa itu disturbance, apa itu measurable, apa yang kita tak boleh measure. Okay, so bila kita dah tahu sesemua tu, apa yang boleh measure, tak boleh measure semua, dan kemudian baru kita develop a model. Okay, so macam mana kita nak develop a model kan? So sebab chapter 2 ke chapter 3, dan daripada situ kamu akan jumpa apa yang dikenali sebagai equation equation of state bukan? Sekejap, saya termiss. Tadi saya ingat parameter variable. Bukan parameter variable apa semua tu. Macam mana kamu nak tahu equation kamu tu boleh solve ke tak? Degree of freedom. Pandai. Kamu daripada situ baru kamu masuk kamu tengok dia punya degree of freedom tu. Maksudnya kamu punya equation cukup ke tak, kamu punya parameter cukup ke tak. So kalau dua-dua cukup dan degree of freedom dia 0, maksudnya equation kamu tu boleh solve kan.
So maksudnya sebelum kamu buat degree of freedom tu, kamu kena dapatkan dulu model untuk sistem tu. Model untuk sistem tu normally kita akan buat sama ada mass balance punya model ataupun energy balance punya model. Kita sangat jarang lah buat momentum ataupun inertia punya model. Normally ada dua je, mass balance dengan energy balance. So once kamu dah dapat balances tu untuk that model, maksudnya kamu dah dapat dia punya equation dan kamu dah dapat dia punya parameter dia ataupun variable dia. Daripada situ kamu buat dia punya degree of freedom, boleh solve ke tak. So kalau kamu tengok benda tu boleh solve, maksudnya kamu punya model ni memang boleh solve lah. So lepas itu baru kita masuk ke dalam Laplace transform, kita masuk transfer function dengan linearization. Okey, fungsi ketiga-tiga Laplace transform, linearization dengan transfer function ni adalah kamu nak proses. Sebab bila kamu buat model, kamu model dalam mass balance ke energy balance ke, model-model itu kamu buat dalam bentuk time domain. Okey, so untuk kamu solvekan dia, kamu kena buat benda tu dalam bentuk Laplace domain. So kamu solvekan dia, kamu solvekan dia dalam Laplace domain dan baru kamu invert dia kembali ke dalam time domain untuk kamu selesaikan kamu punya permasalahan tu. So sekarang ni kita tengah masuk part yang kedua ni. Bagaimana untuk kamu gunakan Laplace function dengan linearization ni untuk solve. Untuk digunakan untuk solve kamu punya isu sebelum ditukarkan kepada Laplace, sebelum ditukarkan kepada time domain. So bila kamu dah dapat itu, kamu dah tukarkan kepada time domain, lepas ni kamu akan tengok pula sistem yang pakai first order, second order dengan higher order. Higher order system lah. So bila benda tu semua kamu dah complete dapat, dan baru pula kamu akan masuk pula in detail, tengok pula feedback tu sebenarnya macam mana, feed forward tu macam mana, lepas tu PID tu macam mana dia punya konsep. Kalau ikut syllabus dulu, kita ada sampai 9 syllabus tau. Lepas ni kamu akan go through dengan cascade dan akhirnya kamu akan masuk advanced transfer function. Tapi bila saya dah go through beberapa sem ni, dia memang tak sempat untuk kita cover sampai sebanyak itu. Sebab kalau saya nak habiskan syllabus sampai sebanyak itu, saya kena buat cepat. Bila saya kena buat cepat, kebanyakan kamu takkan dapat tangkap. Bila tak dapat tangkap, syllabus habis tapi kamu tak boleh jawab. So disebabkan itu, bermula daripada sem lepas saya dah potong daripada 9 chapter, saya tinggalkan 7 chapter je. Yang mana 7 chapter ni saya tekan yang mana yang saya rasa penting untuk kamu kuasai untuk selesaikan problem yang dibangkitkan. Okay, faham? Oh, okay, faham. So dia punya perkaitan dia dah faham Yang saya cerita panjang-panjang itu dia punya flow tau, dia punya perkaitan apa yang kamu belajar daripada awal sampai akhir. Okay. So sekarang ni kamu kita ada masa sejam lebih. Kamu saya minta ni untuk tutorial punya part. Okay. Saya minta kamu go through contoh-contoh yang ada dalam buku Seaboard. Okay. Macam yang saya beritahu kamu, kita ada pakai dua buku. Satu Seaboard, lagi satu George Stephanopoulos. Okey, untuk contoh, dalam Seaboard banyak contoh dan contoh dia mudah untuk kamu faham sebab dia step by step. Okey, go through contoh yang saya dah bagi tadi lah, yang page 18, page 33, page 28. Ada 3 contoh. Okey. Selain itu, saya juga bagi pada kamu tutorial yang saya dah siap bagi jawapan dengan jalan kira sekali. Okay, kamu boleh download tutorial 4.2 transfer function. Kamu download dalam Otter.
So untuk tutorial ni 4.2 ni ada berapa soalan ni? Sekejap saya tengok. Ada 5 soalan je kot. Ada 5 soalan saja yang siap dengan jalan kira. Okay, kalau kamu tengok soalan pertama tu terus kamu kena guna linearization. So dia tunjuk cara macam mana nak guna linearization. So the way kamu nak belajar benda ni macam kamu buat maths, bila dah diberi answer kamu kena buat balik sendiri. Kan? Ataupun kamu go through sebab dia bagi step by step. Dan selang antara tengah-tengah step tu dia tak bagi. So yang itu yang kamu kena buat. Contohnya macam kamu nak kena rearrange balik, nak kena Laplace kan. Yang itu kadang-kadang dia anggap kamu dah tahu. Yang itu je yang kamu kena buat. Okey, ada soalan lain? Ni kira saya dah settle 4.1 sampai 4.3. So minggu depan test, minggu lagi 1 dah masuk chapter 5. So test chapter 4 ni tak masuk lah, saya masuk chapter 1, 2, 3 je lah. Sebab chapter 4 ni kita pun baru belajar kan. So untuk test kamu